تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i, karangan Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. 46. Baik, kita muka surat 46. Kata pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, وَتَبْتُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَالْأَكْلِ الْكَثِيرِ وَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَثَلَاثِ خَطَوَاتٍ وَثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَبِالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا أَوْ أَكَلَ قَلِيلًا نَاسِيًا أو زاد ركوعا أو سجودا ناسيا لم تبطل بذلك وسجد للسهو. Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan solat. Antara perkara yang membatalkan solat, yang pertama bercakap-cakap yang banyak. Yang keduanya adalah makan yang banyak. Yang ketiganya dan melakukan perbuatan yang banyak, seperti melangkah dengan 3 langkah dan melakukan 3 pergerakan secara berturut-turut. Begitu juga melakukan 1 pukulan yang melampau dan 1 lompatan yang teruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat sembahyang yang kita buat, dia ada perkara-perkara kalau kita buat ia membatalkan sembahyang. Maka pada malam ni kita akan bincang daripada kitab Mukhtasar Al-Latif, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Yang pertama, perkara yang membatalkan sembahyang adalah percakapan anak Adam. Percakapan anak Adam. Yang mana percakapan tersebut dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, sikit ke, banyak ke, batal sembahyang. Yang keduanya, kalau terlupa. Terlupa, sikit tak batal, banyak barulah batal. Kita pada awal Islam, antara perkara yang boleh dilakukan dalam sembahyang adalah bercakap. Jadi awal Islam tak ada masalah. Allahu Akbar. Jadi apabila kita buat benda, baca dah benda yang diwajibkan, boleh kita cakap. Itu pada awal Islam. Boleh kita cakap dengan orang tepi. Macam kita tawaf ni kan. Dia tawaf ni disama dengan sembahyang. Kata Rasulullah, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf ni sama dengan sembahyang. Cuma dalam tawaf Allah Ta'ala menghalalkan percakapan. Sesiapa yang ingin bercakap ketika tawaf, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Sama juga dengan sembahyang pada awal Islam. Tetapi apabila turun ayat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, maka ketika itu dilarang kepada umat Islam untuk bercakap dalam sembahyang. Ketika itu tak boleh dah cakap. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, Inna hadhihi salah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia. Dalam sembahyang tak boleh cakap dengan percakapan anak Adam. Kalau baca Quran itu masalah lain lah. Jadi tidak boleh cakap. Maka ulama bincang. Apabila Rasul kata sembahyang ni tidak layak sedikit pun daripada kalang manusia. Jadi kalau kita tengok dalam percakapan manusia ni, ulama kaji daripada segi penggunaan bahasa. Dalam bahasa Arab,
satu kalimah dia tersusung daripada dua huruf sekurang-kurangnya. Satu kalimah dia tersusung sekurang-kurangnya daripada dua huruf. Baik, satu kalimah sekurang-kurangnya dia tersusung daripada dua huruf. Maka kata ulama, bercakap dalam sembahyang dua huruf ke atas. Bukan dua kalimah, ha? Dua huruf ke atas. Kalau dengan sengaja. Yang mana percakapan itu percakapan anak Adam. Dua huruf ke atas dengan sengaja. Ia membatalkan sembahyang. Adapun kalau satu huruf, ia tidak membatalkan sembahyang, melainkan, ada pengecualian, melainkan satu huruf yang memberi faham. Di dalam kalimah Arab ni ada satu huruf sahaja, tapi dia memberi, ada maksud. Ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab, satu huruf dia memberi maksud. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, perkataan qi. Qi ni makna pelihara olehmu. Kan kita biasa dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab perkataan qi, perkataan fi, perkataan i, qaf saja bagi bawah, fa bagi bawah, ain bagi bawah, dia ada makna. Maka sengaja menyebut satu huruf yang memberi faham, ia membatalkan sembahyang. Tapi kalau tidak memberi faham, baik, satu huruf belum lagi membatalkan sembahyang. Batal sembahyang apabila dua huruf. Sebab itulah kalau dalam kitab lain, dia sebut lagu mana? Berlafaz dengan lafaz anak Adam. Dua huruf ke atas. Sama ada beri faham ataupun tidak, ia membatalkan sembahyang. Manakala satu huruf, batal ketika mana memberi faham. Baik, ni kita kena faham. Kita kena faham masalah ni. Sebab baru ni cerita lama dah lah. Pernah tersebar satu video yang mana orang tu dia kata lagu mana, kalau kita dalam sembahyang bunyi telefon, kalau kita akak, kita kabur orang dalam akak telefon, sodah, tak batal lagi sembahyang. Kalau kita kata solah tu tak batal. Sebab dia kata baru satu kalimah. Yang batal adalah dua kalimah. Itu sebenarnya tidak betul. Dan hamba ada buat penulisan dalam masalah ni. Baik, buat penulisan bukan hanya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahkan menurut pandangan 4 mazhab. Jadi tidak boleh dalam sembahyang kita ucap ketika orang telefon, kita akak 2-3 kali kan orang telefon, kita pun kena sodah. Tak boleh gitu. Dia kata boleh. Macam mana boleh kata boleh? Tak boleh ya. Allah Rabbi. Sedap lah gitu. Lepas tu dia pun buat. Dia katakan ni. Sebab dia kata cuba tengok, Imam Masjid Haram pernah buat gitu. Dia kata gitu. Imam Masjidil Haram. Jadi dalam video dia tu kata gitu. Imam Masjidil Haram. Tak tahu betul tak Imam Masjidil Haram buat lagu tu. Kita tak tahulah. Cuma sebenarnya dia hukum ni dia bukan melihat kepada Imam Masjidil Haram buat ataupun tidak. Bukan. Dia bukan kira gitu. Dia kira bagaimanakah yang difahami oleh ulama' mu'tabar daripada nas syarak. Baik. Jadi biasanya oleh kerana Imam Masjidil Haram biasanya bermazhab dengan mazhab Hanbali, dan dalam penulisan tu hamba buat datang menurut pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali pun tidak dibolehkan. Baik. Okey. Dia kata dia bercakap yang banyak. Itu membatalkan sembahyang. Bercakap yang banyak ni tak kira sikit ke, dia sengaja ke ataupun tak sengaja ke, batal. Tapi kalau bercakap sedikit tapi tidak disengajakan ataupun terlupa, maka tu dimaafkan. Sebagai contoh, dia terlupa dia sedang sembahyang. Tengah-tengah sembahyang dia terlupa dia sedang sembahyang. Bila orang telefon, dia akak telefon. Tengah sembahyang tu tidak sedar dia tengah sembahyang. Dah berakhir sangat main telefon, kita kata. Jadi masa tengah sembahyang pun orang telefon tu terus hakak. Jadi apabila terus hakak, jadi dia lupa dia sembahyang dan cakap sikit aja, maka dimaafkan. Itu tidak menjadi masalah. Baik. Katanya yang pertama, yang keduanya makan yang banyak. Kita ada dua, makan banyak dengan makan sikit. Dia makan banyak sama ada sengaja ataupun tidak, batal sembahyang. Tidak sama dengan puasa. Puasa ni, makan banyak mana pun, kalau dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, maka tak batal puasa. Terlupa dia sedang berpuasa. Kena faham balik tau. Dia, tak sengaja makan, dia lain daripada terlupa dia makan dalam keadaan dia berpuasa. Dia dua perkara yang berbeza. Hamba dah sengaja makan. Satu. Yang keduanya, terlupa dia sedang berpuasa lalu dia makan. Masalah lain. Sebab bahkan baru ni kan, antara isu yang panah baru ni dalam bulan Ramadan adalah apabila ada sebahagian daripada masjid tersilap azan awal.
Silap azan awal. Jadi ada sebahagian daripada al-qaryah dia buka dah. Kat awal memanglah podok. Duduk awal lagi. Tiba-tiba orang bang dah. Bahang lalu lah. Rupa-rupanya dah masuknya bang dah. Dah masuk waktu. Tok Bilal silap lah. Bukan Tok Bilal sengaja. Kalau sengaja, tak jadi Tok Bilal gitu. Jadi Tok Bilal memang bukan sengaja lah kita lantik orang yang menjadi Bilal. Ni memang orang yang kita percaya. Orang yang fiqah. Tapi dia orang ada silap. Okey, tak apalah. Dah dosa lah. Cuma apabila tanya, pihak-pihak, dia maksudnya pihak yang berautoriti, ustaz-ustaz ataupun jabatan mufti, mereka akan mengatakan bahawasanya wajib kena qada balik puasa tersebut. Netizen kata, kang tak sengaja kan makan? Dia tak faham. Itu tak faham. Sebenarnya, hak yang tak batal puasa bukan tak sengaja makan. Hak yang mana? Tak batal puasa adalah ketika dia makan, dia terlupa dia sedang berpuasa. Manakala orang hak yang berbuka puasa, makan ketika Tok Bilal dengar saat itu, dia bukan terlupa dia sedang berpuasa. Dia sedar dia sedang berpuasa. Cuma dia ingat masuk waktu dah. Sebab tu puasa dia batal. Dua perkara yang berbeza. Okey. Dalam masalah puasa, makan banyak lagu mana pun kalau dia terlupa dia sedang berpuasa tak batal. Tapi masalah semayang je lain. Masalah semayang, kalau makan banyak, walaupun terlupa, ia membatalkan sembahyang. Hak tak batal semayang, makan sikit dalam keadaan terlupa. Hak tu tak batal. Okey. Dalam semayang, tiba-tiba kita makan. Tiba-tiba kita minum. Dalam keadaan terlupa. Okey. Kalau terlupa, sikit tak batal, banyak batal. Tapi kalau sengaja, sikit dengan banyak, batal berlaku. Okey, itu bab semayang. Baik. Cuma ukuran sikit banyak lagu mana? Ukuran sikit banyak. Dia ukuran sikit banyak ni bukan semuluk sikit. Kalau sepinggang banyak. Bukan begitu. Di sikit ni hanya benda yang ada dah dalam mulut kita. Mulut benda yang ada dah dalam mulut kita. Sebagai contoh, tu sikit. Ada lekat celah ni sikit, daging kambing. Celah ni daging rusa. Lepas tu adalah nasi 2-3 uti. Okey, tu sikit. Dia korek, telang. Okey. Tu, dia main Datuk Imam macam panjang. Jadi, dia tak apa faham mana bahasa Arab ni. Jadi, dengan awak benda ni. Semaya tak apa nak khusyuk mana. Jadi, nak bikin awak benda. Main celah gigi lah. Hanya korek, tubik nasi. Tubik nasinya telang. Dalam keadaan terlupa. Dia sedang semayang. Maka, tak batal semayang. Tapi kalau sengaja, walaupun sikit, batal. Allah 3 uti tak kan batal kok. Tak kira 3 uti. Tak kira 2 uti. Apabila benda tu, tak boleh buat, tiba-tiba kita buat dengan sengaja, maka ia membatalkan sembahyang. Tapi kalau semuluk, kalau 2 muluk, tu batal sembahyang. Walaupun kita kata, sikit je semuluk, tak kenyang pun semuluk tau. Dalam bab sembahyang, semuluk, dia panggil banyak. Dalam bab sembahyang. Jadi kita sembahyang saat ni tu, benda tepi dalam ada setengah-setengah masjid, mungkin tidak di tempat kita setengah masjid tu, di tiang ni dia ada tak air. Letak air. Jadi oleh kerana soft saat itu sampai ke belakang. Jadi kita betul-betul duduk tepi air. Tengah-tengah semayang lama kat Tok Imam baca. Tak semayang terawih lah. Jadi dahaga ni pakai tadah dulu air. Gok-gok minum. Habis gelas. Okey, waktu batal semayang. Sebab banyak. Baik. Seterusnya katanya, dan melakukan perbuatan yang banyak. Okey, contoh dia perbuatan yang banyak. Seperti melangkah dengan 3 langkah. Dan melakukan 3 pergerakan secara berturut-turut. Dia melangkah 3 kali langkah. Batal sembahyang. Walaupun untuk memenuhkan saf. Dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun untuk memenuhkan saf. Kita tidak bincang mazhab lain. Mazhab lain ada perbincangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun untuk memenuhkan saf, 3 kali langkah secara berturut-turut, ia membatalkan sembahyang. Kita duduk saf yang kedua. Tiba-tiba makmum saf yang pertama batal sembahyang. Dia pun tubik. Ada kosong. Baik. Jadi kosong. Orang hak depan tak penuh. Jadi kita belakang saat itu, kita pun naik ke depan untuk penuh soft. Dituntut kita buat lagu tu. Baik. Cuma pergerakan kita untuk naik kepada depan saat itu, mesti jangan 3 kali berturut-turut. Okey, kita jakah sekali, 2 kali, berhenti sekejap, lepas tu jakah pula. Okey, begitu. Tapi ada sebahagian daripada ulama mazhab yang lain, contoh dalam mazhab Hanbali, oleh kerana melihat kepada ada tuntutan kepada kita untuk memenuhkan soft, walaupun banyak kali langkah tidak menjadi masalah kerana ia berkait dengan maslahah sembahyang. Cuma kita mau bincang untuk mazhab yang lain, kita nak bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan perbuatan yang banyak. Perbuatan ataupun 3 kali pukul yang berturut-turut. Cuma masalah bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang adalah pergerakan dengan anggota yang besar.
Kalau pergerakan dengan anggota yang kecil, maka tu walaupun banyak kali ia tidak membatalkan sembahyang. Sebagai contoh jari jemari kita. Jari ini masih lagi dikirakan anggota yang kecil. Jadi kita gatal sangat. Gatal jadi kita garu. Kita garu lebih daripada 3 kali je. Ada atas. Walaupun kita garu dengan segala jari jemari, masih lagi dikira anggota yang kecil. Baik. Jadi orang tekoh dok semayang, dok gatal. Ada orang gitu. Akak takbir kok Allah. Miang situlah gatal, situlah macam-macam. Mari leka. Apabila akak takbir mula berana. Berana. Tangan terus duduk diam tau. Mula masa sebelum takbir tu tak ada rasa gatal. Dalam hidung tak ada gatal. Bawah tiuk. Tapi akak takbir rasa leka. Okey, dia pun garu. Garu dengan banyak kali. Hanya dengan jari jemari. Maka ia tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau garu gini, itu batal. Sebab telah menggunakan dengan anggota yang besar. Baik. Begitu juga kata dia, begitu juga melakukan satu pukulan yang melampau. Dia panggil darbah al-mufritah, satu pukulan. Dia kadang-kadang satu perbuatan dalam sembahyang ia membatalkan sembahyang. Iaitu apabila pukulan ataupun satu pukulan saat itu yang melampau, maksudnya terlalu teruk, kuat sangat. Sampai kalau orang tengok dia daripada jauh saat itu macam tak sembahyang. Mana dia orang tengok sembahyang lepingnya kata. Macam bukan tengok tak sembahyang. Tengok sembahyang, nyamuk duk main depan dia pun jeti. Mari pula nyamuk jeti, nak marah sangat. Nya katok kuat sungguh. Tepingnya katok. Macam orang tak sembahyang buat kerja gitu. Maka dia membatalkan sembahyang. Ad-darbah al-mufritah ia membatalkan sembahyang. Sama juga dengan al-wasbah al-fahishah, melompat yang keji. Melompat yang keji. Yang keji ni dia asal makna fahishah ni keji lah. Melompat yang teruk. Orang tengok macam nak sembahyang. Dan warna melompat tak ada. Orang melompat dalam sembahyang. Melompat dalam sembahyang tak ada. Cuma kalau tidak disengajakan, itu tak ada masalah. Penuh lah. Rumah dulu. Kami ingat masa umur belasang dulu. Jadi apabila kita sembahyang jenazah ni naik atas rumah dulu, banyak rumah kayu kan. Jadi banyak rumah kayu, orang penuh atas rumah ni, gok gitu. Rumah tu bunyi kukak bunyi. Jadi kadang-kadang tengah sembahyang tu orang latah kan. Orang latah. Allahu Akbar, tengah sembahyang jenazah, bunyi rumah tu. Nyeneting dia. Tu pernah tengok lah tu. Okey, tu tak batal. Sebab bukan sengaja tu. Tu tak sengaja. Tu tak batal tu. Ni sengaja. Baik. Sengaja lopak. Kalau sikit tak apa. Sikit ke mana? Dia kalau bangun daripada sujud yang kedua kepada ke yang tu, dia nak naik dia sikit gitu. Jadi tabiat warna gitu. Contoh. Okey, sikit tak batal sembahyang. Tapi perbuatan tu salah. Jangan kita kata tak salah. Perbuatan tu salah. Tetapi tidak batal sembahyang. Kerana perbuatan yang sedikit. Tapi kalau melompat yang teruk. Melompat teruk. Jadi masa bangun saat ni dia duduk teringat. Dia dapat benda tak tahu. Jadi sukaan tu naik melompat teruk. Okey. Walaupun sekali batal sembahyang. Katanya, sekiranya dia bercakap dengan percakapan yang sedikit dalam keadaan terlupa. Atau makan yang sedikit dalam keadaan terlupa. Atau menambah rukuk. Atau sujud dalam keadaan terlupa. Maka tidak batal solatnya. Namun hendaklah dia sujud sahwi. Okey, kalau dia cakap dengan percakapan yang sedikit. Maka dalam keadaan terlupa, ia tidak batal sembahyang. Satu ketika Rasulullah SAW sembahyang zuhur ataupun asar. Dalam riwayat sebut lagu tu. Tiba-tiba Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Rasulullah sembahyang di Madinah. Sembahyang zuhur ataupun asar. Tiba-tiba Rasulullah sembahyang 2 rakaat. Sedangkan pada asalnya sembahyang tu 4 rakaat. Pada Rasulullah sembahyang, Rasulullah duduk diam. Sahabat-sahabat awak yang lain, sahabat ramai di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ramai. Jadi takut untuk tanya Rasulullah. Pakat senyap belakang. Maka ada seorang sahabat yang dikenali dengan Dzul Yadain. Dzul Yadain ni asal makna orang yang mempunyai 2 tangan. Tapi bukan nama dia gitu. Itu gelarang dia. Dah kita ada 2 tangan belakang. Dah maksudnya tangan dia lain sikit daripada tangan orang. Baik, sehingga kan diberi gelarang dia sebagai Dzul Yadain. Dan disebut dalam hadis begitu, Dzul Yadain. Dia tanya Rasulullah SAW, adakah sembahyang telah diqasarkan ataupun melupa wahai Rasulullah? Dia tanya begitu Rasulullah. Sebab dia sangkakan bahawasanya dia keluar daripada sembahyang. Dia sangka dia duduk dalam sembahyang dah. Sebab dia tak tahu lagi lagu mana keadaan sekarang ni. Maka kata Rasulullah, kedua-duanya tidak berlaku. Dia berkata, salah satu daripada 2 tu berlaku. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, betul ke apa yang disebut oleh Dzul Yadain? Maka sahabat yang lain kata betul. Maka terus Rasulullah sambung balik sembahyang itu.
Maka perbualan di antara Rasulullah dengan Zulyadain dalam sembahyang tersebut dikirakan masih lagi kecil, masih lagi sedikit. Rasulullah tanya dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqsiratis salatu am nasit?" Adakah sembahyang ni direngkaskan ataupun mu lupa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilahuma lam yakun atau kama qala." Kedua-duanya tidak berlaku. Maka Zulyadain khabar salah satu daripada keduanya berlaku. Maka Rasulullah tanya pula sahabat mengiyakan apa yang disebut oleh Zulyadain. Okey, daripada perbualan tersebut banyak tu masih lagi dikirakan sedikit. Lebih daripada tu dikirakan banyak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kita buat contoh. Ada penuh ni penuh lah. Ni yang kita cerita, yang penuh kita tengok depan mata. Jadi ada setengah makmum apabila Tok Imam bangun qiyam, dia bangun awal. Ada setengah makmum dia bangun lewat sikit. Maksudnya tak sama kan? Jadi Tok Imam Allahu Akbar, makmum ni pernah bertengok ni. Jadi makmum ni masa dia qiyam ni dia banyak sangat. Tangan sebelah ni. Tangan sebelah ni banyak sangat Baik, ada ya sebenarnya sikit aja. Baik, hak yang sunat kita letak tangan di bawah dada di atas pusat. Comel kita berat ke kiri sikit. Maksudnya biar banyak tangan berada di tubuh kita. Okey, begitu. Sunat. Jadi dia banyak sangat Ni tubik siku ni. Jadi kawang ni duduk soh rapat. Kawang ni hak bangun lambat. Masa bangun bahang di kepala. Bahang di kepala tu aduh bunyi. Dalam sembahyang aduh bunyi. Baik. Hak ni penuh lah hamba cerita. Tapi hamba nak ingat dah di mana. Ingat di mana. Tapi tak cakap lah. Baik. Jadi adakah batas sembahyang? Tak batas. Sebab perkataan aduh saat ni tu, dia kata tu dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia terlupa, dalam keadaan dia tak sedar. Aduh. Aku sembahyang. Baru sedar aku sembahyang. Baik. Tu jaga molek lah. Jadi jangan parok sangat. Mari siku tajam. Lepas tu kawang ni duduk rapat pula. Kawang ni bangun lambat. Kok pada sembahyang tepi dia. Tak nyanyi korang. Baik. Seterusnya kata dia, atau makan yang sedikit dalam keadaan terlupa, atau menambah rukuk atau sujud dalam keadaan terlupa, maka tidak batal solatnya. Namun hendaklah dia sujud sahwi. Jadi kalau berlaku perbuatan tersebut, sunat dia sujud sahwi. Hendaklah di sini maksudnya sunat. Sunat sujud sahwi sebelum daripada salam, selepas daripada tasyahud. Baik, seterusnya katanya faslun. ويستحب سجود السهو وهو سجدتان قبيل السلام عند ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وترك القنوت في الصبح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقيام فيه والكلام القليل ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا والأكل القليل ناسيا وتجب متابعة الإمام فيه فلو سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. Maksudnya disunatkan untuk sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Jadi kita kena tahu bahawasanya sujud sahwi hukum dia sunat. Apabila kita melakukan satu kesalahan dalam sembahyang yang sunat ataupun yang dituntut kepada kita sujud sahwi, tiba-tiba kita tak sujud sahwi, maka sembahyang kita masih lagi sah. Kerana dia masih lagi sah? Kerana sujud sahwi hukum dia adalah sunat. Jadi perkara sunat kalau kita tinggalkan, ia tidak mencederakan sah sembahyang kita. Cuma sembahyang kita saat itu cacat. Sah bukan tak sah. Dia benda sunat kalau kita tak buat sah. Tapi dikirakan cacat. Baik, dikirakan tidak sempurna. Di sunat sujud sahwi. Cuma kadang-kadang sujud sahwi yang sunat bertukar menjadi wajib. Dalam hal-hal tertentu, sujud sahwi hak sunat hukum dia jadi wajib dalam hal tertentu. Bila sujud sahwi hak sunat jadi wajib? Ketika mana imam sujud sahwi, maka wajib kepada makmum sujud sahwi. Apabila imam sujud sahwi, wajib kepada makmum sujud sahwi kerana mengikut imam. Ada sebahagian daripada makmum ketika imam sujud sahwi dah sujud sahwi. Okey, biasanya hak yang terjadi ni adalah makmum masbuk. Dia mari lewat tengok tu imam sujud sahwi. Dia kata aku dak salah lagi dak sujud sahwi. Perbuatan tu salah sebenarnya. Perbuatan tu adalah salah. Dia telah melakukan perkara yang haram. Andai kata dia tahu hukum, lepas tu dia sengaja tidak melakukan perkara tersebut. Tapi biasanya orang buat ni sebab tak tahu hukum.
Jadi apabila tak tahu hukum, tak batal lagi sembahyang. Cuma sembahyang dia masih, ataupun sembahyang dia tidak sempurna, cacat. Sunat untuk sujud sahwi. Sujud sahwi iaitu 2 kali sujud sebelum memberi salam. Ketika tertinggal. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Okey, tempat sujud sahwi adalah sebelum memberi salam. Dia kalau kita baca hadis yang berkait dengan sujud sahwi, ada sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum daripada salam, dan ada sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah selepas daripada salam. Namun ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya pada penghujung hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum daripada salam. Maka sebab itulah dalam kitab mazhab Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi tempat dia adalah sebelum daripada salam. Baik. Namun ada sebahagian daripada ulama dia meletakkan kesalahan ni kena sebelum daripada salam, kesalahan ni lepas daripada salam. Kita tak mau cerita bab tu. Kita nak cerita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tempat sujud sahwi sebelum daripada salam, setelah daripada kita tahiyat. Sama ada sengaja ataupun tidak ketika tertinggal. Sama ada sengaja ataupun tidak. Tertinggal dia tinggal tahiyat awal atau inda tarki tasyahudil awal. Ketika tertinggal sama ada sengaja ataupun tidak, tahiyat awal. Jadi apabila seorang tu meninggal tahiyat awal, dah kiralah dia tinggal dengan sengaja ke ataupun tidak ke, maka sunat dia sujud sahwi. Dia tinggal tahiyat awal dengan sengaja, ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana tahiyat awal hukum dia adalah sunat. Tapi sembahyang dia cacat. Sembahyang dia tidak sempurna. Orang tertinggal tahiyat awal, sama ada sengaja ataupun tidak, penghujung sembahyang sunat. Dia sujud sahwi. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, atau selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Selawat kepada Rasulullah dalam tahiyat awal. Kita selawat kepada Rasulullah dalam tahiyat awal hukumnya adalah sunat. Kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal, selawat tu hukum dia sunat. Dia baca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai situ je. Allahumma salli ala Muhammad, dia tinggal. Maka dia telah meninggal perkara yang disunatkan. Maka sunat dia sujud sahwi. Yang ketiganya adalah atau kunut ketika solat subuh. Kunut dalam solat subuh. Dia kunut, dia ada 3 kunut. Kita kunut dia ada 3. Yang pertamanya adalah kunut sembahyang subuh. Yang keduanya adalah kunut sembahyang witir. Yang ketiganya nama dia kunut nazilah. Kunut sembahyang subuh maksudnya kunut pada rakaat selepas daripada rakaat, pada i'tidal rakaat yang kedua sembahyang subuh, hukum dia adalah sunat ab'ad. Sama juga kunut pada witir. Tapi witir adalah separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Maksudnya malam yang ke-16. Bermula pada malam yang ke-16, maka sunat kita kunut pada sembahyang witir. Baik. Kita selagi dipanggil kunut nazilah. Kunut nazilah ni adalah kunut ketika mana ada bala, ada musibah yang umum menimpa. Maka sunat kita kunut. Contoh kita kata ni COVID. Sebagai contoh ni COVID. Dah buat apa Tok Imam nak kunut dah ni? Letih dah Tok Imam nak kunut. 3 tahun dah. Letih dah Tok Imam nak kunut. Jadi tak ada kunut dah ni. Baik. Ia apabila berlaku musibah, sebagai contoh bala, musibah, maka sunat kita baca kunut. Kunut yang dinamakan sebagai kunut nazilah. Dia kunut yang kita tinggal, tertinggal sunat kita sujud sahwi hanya kunut subuh dengan kunut witir. Manakala kunut nazilah tak sunat kita sujud sahwi. Baik. Seterusnya katanya lagi, atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkunut. Ia lepas daripada kunut, sunat kita selawat kepada Rasulullah. Tinggal selawat itu, maka sunat sujud sahwi. Atau berdiri ketika kunut. Berdiri ketika kunut, duduk untuk tasyahud awal, semuanya adalah sunat. Kalau kita tinggalkan perkara tersebut, sunat kita sujud sahwi. Atau berdiri ketika berkunut. Sunat, kalau tinggal berdiri, dia sunat sujud sahwi. Dia biasanya kalau orang tinggal kunut, maka dia tak ada dah diri dalam kunut. Dia tinggal kunut, dia tak ada. Okey, kalau dia tinggal berdiri, maksudnya lepas daripada dia baca Rabbana lakal hamd, lepas tu terus dia turun, jadi bermakna dia tinggal kunut. Dia tinggal berdiri dalam kunut, dia tinggal selawat dalam kunut. 3 sunat ab'ad dia tinggal di situ. Okey, sekali je.
sunat dia sujud sawi sebanyak 2 kali. Bukan kata dah tinggal 3 tu jadi 6 kali sujud sawi. Bukan. Saja. Di banyak mana kita tinggal melakukan kesilapan, kita sunat sujud sawi sebanyak 2 kali sahaja. Sama juga berdiri ketika berkunut. Atau bercakap dengan percakapan sedikit dalam keadaan terlupa. Dalam keadaan terlupa dia bercakap dengan percakapan yang sedikit. Ia tak batal sembahyang, maka sunat sujud sawi. Atau pertambahan rukun fi'li dalam keadaan terlupa. Dia rokok dalam keadaan tambah sujud dalam keadaan terlupa, maka sunat sujud sawi. Ataupun makan dengan kadar yang sedikit dalam keadaan terlupa, juga sunat dia sujud sahwi. Katanya lagi, wajib menuruti imam pada sujud sahwi. Cuma dalam kitab ni dia tidak sebut secara, maksudnya ada lagi beberapa perkara yang tidak disebut di sini berkenaan dengan sebab sunat sujud sahwi. Cuba kita sebut secara ringkas. Dia sebenarnya sunat sujud sahwi ni dia ada 4 perkara ataupun 4 sebab ni. Apabila berlaku salah satu daripada 4 ni, sunat kita sujud sahwi. Yang pertamanya adalah sini dia tulis dia mula-mula. Okey, tinggal. Okey, yang pertamanya kita kata dia tinggal sunat ab'ad. Apabila dia tinggal sunat ab'ad, sama ada sengaja ataupun terlupa, sunat dia sujud sahwi. Dia sunat ab'ad, yang pertamanya tasyahud awal. Yang keduanya selawat kepada Rasul dalam tasyahud awal. Yang ketiganya duduk untuk tasyahud awal. Yang keempatnya adalah baca kunut. Yang kita cerita tadi. Yang kelimanya selawat kepada Rasul dalam kunut. Yang keenamnya berdiri untuk kunut. Yang ketujuhnya adalah selawat kepada keluarga Rasulullah dalam tasyahud akhir. Okey, ni adalah sunat ab'ad. Andai kata orang tu tinggal sunat ab'ad, maka sunat dia sujud sahwi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia melakukan, ini yang kedua, sunat sujud sahwi ni. Dia melakukan suatu perbuatan yang mana andai kata perbuatan ini dilakukan dengan sengaja batal sembahyang. Tapi kalau dilakukan dengan terlupa, dia tak batal sembahyang. Lalu dia buat secara terlupa, maka sunat dia sujud sahwi. Seorang, dia melakukan suatu perbuatan dalam sembahyang, andai kata perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, ia membatalkan sembahyang. Namun kalau dilakukan dengan lupa, dilakukan secara terlupa, ia tidak membatalkan sembahyang. Sedangkan dia buat perkara tersebut dalam keadaan terlupa, maka sembahyang dia tidak batal, maka sunat dia sujud sahwi. Sebagai contoh, penambahan rukuk. Rokok sekali, dia buat 2 kali. Sujud 2 kali, dia buat 3 kali. Dalam keadaan terlupa. Kalau buat sengaja, batal sembahyang. Dia buat sengaja, batal sembahyang. Okey. Maka sunat dia sujud sahwi. Berapa dah? 2. Yang ketiganya, ataupun kita kata tambah rakaat, sama juga. Tambah rakaat, kalau sengaja, batal sembahyang. Kalau tak sengaja, tak batal sembahyang. Maka apabila dia tambah rakaat, tanpa disengajakan, sunat dia sujud sahwi. Berapa dah? 2. Yang ketiganya adalah dia memindahkan rukun qauli, bukan pada tempatnya. Contoh, dia baca Fatihah dalam rakaat. Dia baca Fatihah dalam tasyahud. Sebagai contoh, kan ada kan orang benda bangun daripada sujud yang kedua tu, sepatutnya baca at-tahiyat. Dia bahang Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tu. Ada orang. Seorang tak biasa kena. Okey. Jadi ketika dia memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya, maka sunat dia sujud sahwi. Berapa dah? 3. Yang keempatnya. Yang keempat payah sikit nak faham. Mereka orang yang betul-betul belajar. Yang keempatnya adalah dia melakukan suatu rukun fi'li, yang mana ketika dia melakukan rukun tersebut, ada kemungkinan rukun yang dilakukan itu lebih. Dia melakukan rukun fi'li dalam keadaan kemungkinan rukun yang dilakukan saat itu lebih. Kemungkinan lebih. Ada kemungkinan. Maka sunat dia sujud sahwi. Sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Kita sembahyang isyak. Tiba-tiba kita mari syok 3 ke 4. 3 ke 4. Maka kaedah kita, apabila kita syok 3 ke 4, kita 3 4, kita ambil hak yang yakin, kita buang hak yang syok. Kita sebenarnya kita duk syok 3 ke 4, 3 ke 4. 3 tu kita yakin sebenarnya. 4 tu kita syok. Aku buat ke tak lagi 4 ni. Apabila kita syok buat ke tak, kira tak buat. Asal tak buat. Maka kita kira 3, maka kita tambah 1 rakaat lagi. Okey, itu daripada segi hukum. Ketika kita tambah 1 rakaat lagi. Okey, ketika kita tambah 1 rakaat lagi, ada kemungkinan rakaat yang kita tambah memang rakaat yang keempat, dan sebenarnya ada kemungkinan yang kedua, rakaat yang kita tambah adalah rakaat yang kelima. Baik.
Jadi, lepas apabila kita bangun, kita tambah saat ni tu, pada penghujung sembahyang, sunat kita sujud sahwi. Ini jelas. Ini jelas. Cuma yang kita nak cerita, hal lain pula. Benda yang sama. Sunat sujud sahwi. Okey, kalau kita bangun, 3 kepak, kita ambil 3. Kita pun tambah. Tengah-tengah qiyam, tiba-tiba mari yakin, ni rakaat yang kelima dah. Maka wajib kita kena turun dengan segera. Tak boleh kita lock. Ya, tunggu sekejap. Tak boleh. Sebab apabila kita lock, maka bermakna kita sengaja menambah rukun fi'li. Wajib kita turun dengan segera. Apabila kita turun dengan segera, sunat kita sujud sahwi. Sebab benda sunat kita sujud sahwi? Sebab kita melakukan suatu perbuatan yang jika dilakukan dengan sengaja, membatalkan sembahyang. Namun jika dilakukan dengan secara terlupa, ia tidak membatalkan sembahyang. Tadi kita buat dengan terlupa. Okey, 2. Yang ketiga, hotsa lagi. Baik. Masa kita bangun, tengah-tengah kita baca Fatihah, tiba-tiba mari yakin, betul rakaat yang keempat. Tengok, betul rakaat yang keempat. Tadi kita masa dalam sujud. Yang kedua, 3 keempat 3 keempat. Jadi bermakna yakin 3. Hak keempat ni kita syok. Aku buat kedua lagi 4 ni. Maka kita kata, buang hak syok, ambil yang yakin. Jadi kita tambah 1 rakaat. Tengah-tengah kita duk baca Fatihah, tiba-tiba hilang syok. Memang betul rakaat yang keempat dah. Tetap sunat kita sujud sahwi. Okey, orang tanya, sebab dia sunat sujud sahwi. Ni payah sikit. Orang nak belajar tak faham? Orang belajar saja faham. Baik, sebab dia sunat sujud sahwi? Jawapannya adalah, kerana permulaan dia bangun kepada qiyam saat itu, permulaan dia bangun pada qiyam, ketika dia buat qiyam, ketika tu hati dia belum lagi yakin rakaat yang dia buat saat itu adalah rakaat yang keempat. Maksudnya yakin berlaku setelah daripada dia melakukan perbuatan tersebut. Itu kita kena faham. Berbeza, kalau dia belum lagi buat, tiba-tiba hilang syok. Masa duduk sujud, yang kedua, dia mari syok. 3 keempat. Okey, ambil 3. Acu nak bangun, dah adang lagi qiyam. Mari yakin dah. Rakaat yang keempat betul dah ni rakaat yang keempat. Dia baru 3 rakaat aku sembahyang. Maka dia pun bangun. Qiyam. Dia baca Fatihah. Pada penghujung sembahyang. Tak sunat sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga, batal sembahyang kalau sengaja. Sebab dia tidak boleh kita sujud sahwi. Kalau sekiranya tidak ada sebab tidak berlaku sebab yang dituntut untuk kita sujud sahwi. Baik. Okey, satu masalah. Masalah yang kedua yang kita cerita saat ni, sekali lagi kita sebut. Kalau dia masa dia bangun saat itu dalam keadaan masih lagi syok. Lepas tu dia qiyam. Dalam keadaan masih lagi syok. Maksudnya masih lagi syok, maksudnya belum lagi datang yakin. Tiba-tiba duduk lepas daripada baca Fatihah, atau sebelum daripada baca Fatihah, qiyam dah, baru mari, betul dah aku buat ni memang rakaat yang keempat dah. Maka tetap sunat sujud sahwi. Kerana ketika dia melakukan rukun tersebut, kemungkinan, masa dia buat saat itu, ada kemungkinan rukun itu adalah rukun yang lebih. Dan yakin dia datang setelah daripada dilakukan perkara tersebut. Sebab itulah pada penghujung sembahyang, sunat dia sujud sahwi. Ini benda penting yang perlu kita kena tahu. Seterusnya kata dia, wajib menuruti imam pada sujud sahwi. Jadi kita makmum, mesti kita kena ikut imam sujud sahwi. Walaupun kita tidak tahu imam tu buat kesalahan, tak tahu. Kita tak tahu imam buat kesalahan, dia tak tahu. Kita tak tahu. Tiba-tiba pada lepas penghujung sembahyang, imam sujud sahwi. Sunat kita sujud, wajib kita sujud sahwi bersama dengan imam. Sama ada kita makmum, hak yang dang awal sembahyang bersama dengan imam, ataupun kita makmum masbuk. Baik. Sekiranya makmum sujud kerana dirinya yang terlupa, atau tidak bersujud mengikut imam dengan sengaja, dalam keadaan dia mengetahui akan pengharamannya, maka batal solatnya. Dia kita kena ingat, makmum yang melakukan kesalahan, ketika dia sedang mengikut imam, kesalahan itu ditanggung oleh imam. Dia tak sunat sujud sahwi. Okey. Maksud dia lagu mana? Ni kita buat sebagai contoh. Makmum ni, tengah-tengah dia sembahyang, baik, sebagai contoh, dia terlupa baca tahiyat awal. Jadi tu imam Allahu Akbar, tahiyat awal, baca imam baca tahiyat awal, dia duk galik, duk nengung, duk bilang berapa baris. Ni, berapa kadang-kadang kita ni kapek-kapek lagu ni, apa semua sekali, kita duk bilang 1, 2, 3, 4. Macam budak-budak. Baik. Ada orang gitu sembahyang kan, duk bilang, duk tengok. Tu imam pun bangun, dia pun bangun. Jadi apabila bangun, qiyam dah, dah baca lagi tahiyat dah, nak duduk dah. Kita ikut imam. Kita tak ikut imam pun tak boleh nak duduk dah. Baik, jadi dia tinggal tahiyat awal. Tu imam baca tahiyat awal.
Adakah makmum saat itu pada penghujung sembahyang sunat sujud sahwi? Jawapannya tidak. Sebab benda tidak? Kerana kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Jadi ketika makmum melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, baik, tiba-tiba tu imam tak sujud sahwi. Tu imam silap. Makmum melakukan kesalahan dan kesilapan, maka dia tidak sunat, dia sujud sahwi. Tidak dituntut untuk dia sujud sahwi. Tiba-tiba dia sujud sahwi, maka batal sembahyang dia. Okey, itu hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Tapi batal sembahyang kalau dia sengaja serta dia tahu hukum. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, masalah yang kedua, tu imam sujud sahwi tapi makmum tidak sujud sahwi. Juga batal sembahyang dia kalau makmum tu tahu hukum dia adalah haram, lagi pula dia buat dalam keadaan sengaja. Kita ada selagi hak yang tidak disebut oleh pengarang. Berkenaan dengan masalah imam melakukan kesilapan sehingga kan sunat dia sujud sahwi. Tiba-tiba tu imam tak sujud sahwi. Jadi ada juga tu imam tak sujud sahwi. Tu imam tinggal tahiyat awal. Makmum dah tunggu tu imam sujud sahwi. Tiba-tiba tu imam tak sujud sahwi. Okey, soalannya, sunat dan makmum sujud sahwi? Jawapannya adalah sunat makmum sujud sahwi. Baik. Dah kan makmum menyalahi imam kan? Imam tak sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Menyalahi di sini tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab menyalahi di sini adalah setelah daripada selesai sembahyang. Maksudnya imam pun bila bagi salam dah. Okey, makmum dah bagi salam lagi. Pada asalnya dituntut kepada imam sujud sahwi. Apabila dituntut kepada imam sujud sahwi, juga dituntut kepada makmum sujud sahwi. Apabila imam meninggal perkara yang dituntut, dan ketika dia bagi salam putus dah hubungan dia dengan makmum, maka sunat makmum sujud sahwi. Jadi jangan buat pelik lah. Kalau tu imam tinggal tahiyat awal, tiba-tiba pada penghujung sembahyang tu imam tak sujud sahwi, makmum sujud sahwi belakang. Jangan buat pelik lah. Sebab mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia sunat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, okey, selesai berkenaan dengan sujud sahwi. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu berkenaan dengan sujud tilawah. Kita di sana ada sujud yang dikenali dengan sebagai sujud tilawah. Kita sujud sahwi lepas tu sujud tilawah, lepas tu kita ada selagi sujud syukur. Baik, okey, sujud sahwi selesai dah. Sujud sahwi hanya berlaku dalam sembahyang sahaja. Maksudnya, apabila berlaku perkara-perkara tertentu yang kita sebut 4 perkara tadi, maka sunat kita sujud sahwi. Sujud sahwi hanya ada dalam sembahyang je. Luar sembahyang tak ada sujud sahwi. Baik. Perkataan sahwi asal makna as-sahwu makna terlupa. Jadi kalau kita terlupa nak beli barang bini kita suruh, dah sunat pun kita sujud sahwi. Ni khusus untuk sembahyang sahaja. Baik. Yang keduanya sujud tilawah. Yang sujud tilawah ni, maksud perkataan tilawah, bacaan Al-Quran. Itu makna tilawah. Yang kita gunakan ni kan, okey, kita ada pertandingan tilawatul Quran. Okey, tilawah ni baca Quran. Okey, kita ada sujud tilawah, sujud bacaan. Dalam Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat yang tertentu apabila kita baca ayat tersebut, maka sunat kita sujud tilawah. Sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Dan bukan hanya orang yang membaca sahaja sunat sujud, bahkan orang yang dengar. Sama ada dia sengaja untuk dengar, ataupun dia terdengar, juga tetap sunat sujud tilawah. Baik. Cuma, dia ada berapa tempat? Ada 14 tempat dalam Quran. 14 tempat. Cuma ada di sana ada lagi tempat yang berlaku khilaf. Di kalangan ulama ada kata sunat sujud, ada kata tidak sunat sujud. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat sujud tilawah pada 14 tempat ayat. Okey, kita tengok fasal berkenaan dengan sujud tilawah. Disunatkan sujud tilawah bagi sesiapa yang membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran, sunat dia sujud tilawah. Sunat dia sujud tilawah. Atau al-mustami'. Apa makna al-mustami'? Individu yang mendengarnya dengan niat. Maksudnya dia sengaja untuk dengar. Kan kita kadang-kadang kita sengaja untuk dengar. Sebagai contoh, kita dalam bulan Ramadan kita buat majlis tadarus Al-Quran. Jadi kita gilir, mu baca aku dengar. Aku baca mu dengar. Ketika orang baca kita dengar. Sampai ayat kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sebagai contoh. Maka orang baca sunat sujud, kita hok dengar pun sunat sujud. Kita hok yang sengaja dengar. Yang ketiganya adalah atau as-sami'. As-sami' ni, maksud dia as-sami'. As-sami' ni individu yang mendengar tanpa niat. Dia kadang-kadang kita bukan sengaja dengar. Kita masuk dalam masjid, tiba-tiba ada orang
baca Quran. Tiba-tiba kita dengarlah dia baca sebab kita ada liga. Dia baca dengan suara yang kuat. Dengarlah. Baik, dia baca ayat sejadah. Kita bukan sengaja untuk dengar dia baca. Tapi terdengar hak yang dia baca. Maka juga sunat sujud tilawah. Jadi 3. Orang hak yang baca Al-Quran sunat. Orang hak yang sengaja dengar sunat. Orang hak yang dengar, walaupun tidak ada niat untuk dengar, juga sunat. Cuma hak yang paling kuat tuntutan sunat sujud tilawah adalah orang hak yang membaca. Hak tu hak yang paling kuat. Baik. Yang katanya pada 14 ayat sujud. Ada dalam Quran ada 14 ayat sujud. Baik. Ia dilakukan oleh imam dan orang yang solat bersendirian. Yang mana ayat ni juga dilakukan oleh imam. Sujud ni dilakukan oleh imam. Kalau sekiranya baca Quran dalam sembahyang ataupun orang yang solat secara bersendirian. Jadi bab ni insya-Allah kita akan sambung balik pada minggu-minggu akan datang, pada bulan Pang, pada sekiranya dipanjangkan umur. Jadi oleh kerana malam ni ada beberapa soalan, jadi kita cuba jawab soalan sekejap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jadi berkenaan dengan masalah dia mari lewat. Soalan pertama kan dia mari lewat. Jadi kita katakanlah duduk rakaat yang ketiga gitu. Rakaat yang ketiga dia mari lewat. Maka dia pun Allahu Akbar. Lepas tu lepas daripada tu imam rakaat. Jadi soalannya adakah wajib dia membaca Fatihah ataupun mesti dia kena ikut imam. Sekarang ni kita kena pastikan dulu. Kita nak kata wajib dia baca Fatihah ataupun kena ikut imam, kita kena pastikan dulu. Pastikan dia. Dalam istilah ulama fiqh, dia kata kena pastikan makmum tersebut makmum muwafiq ke ataupun makmum masbuq. Kena pastikan dulu. Kita kena faham gini. Kita kena faham dia perkataan masbuq mengikut istilah ulama fiqh dia dua maksud. Yang pertamanya bab muwafiq masbuq dalam bab Fatihah. Yang keduanya muwafiq dan masbuq ni dalam bab sempat rakaat yang pertama ataupun tidak sempat rakaat yang pertama. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan dia ni makmum masbuq ke muwafiq. Kalau dia makmum muwafiq, wajib dia kena habiskan Fatihah. Kalau dia makmum masbuq, maka dia perlu kena rakaat bersama dengan imam untuk mendapat rakaat tersebut. Okey. Apakah ukuran makmum muwafiq dengan masbuq? Ukuran dia adalah daripada takbiratul ihram dia sehingga tu imam rakaat. Dia sempat tempoh masa untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Dengan perkiraan Fatihah yang sederhana. Bukan lambat, bukan cepat. Okey, katakanlah. Lebih kurang bacaan Fatihah yang sederhana lebih kurang dalam 27 saat. Ini sebagai contoh. 27 saat. Bukan mesti tengok jam kan? Agak-agak saja. Bukan mesti tengok jam. Agak-agak. Daripada di takbiratul ihram. Sebelum daripada tu imam rakaat. Daripada takbiratul ihram sehingga tu imam rakaat. Kalau dia sempat tempoh 27 saat. Maka dia adalah makmum muwafiq. Wajib dia kena habiskan Fatihah sebelum daripada rakaat. Okey, boleh faham kan? Andai kata sengaja dia tidak menghabiskan Fatihah. Sedangkan Fatihah adalah rukun sembahyang. Tiba-tiba dia pergi rakaat bersama dengan imam, batal sembahyang dia. Sebab Fatihah adalah rukun sembahyang. Baik. Berbeza makmum masbuq. Kalau dia tidak sempat tempoh tersebut, dia hanya sempat 10 saat saja. Allahu Akbar 10 saat tu imam rakaat. Maka wajib dia kena baca Fatihah sekadar tempoh 10 saat tu. Lepas daripada tu dia rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tidak sempat pun tempoh untuk membaca Fatihah, Allahu Akbar dia kat tu imam pun rakaat, maka rakaat terus rakaat bersama dengan imam. Kalau dia sempat tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka dia sempat rakaat tersebut.
Kalau dia tidak sempat tamakninah bersama dengan imam dalam rakaat, maka tidak sempat rakaat tersebut. Allahu Akbar tu imam rakaat. Dia acun rakaat tu imam bangun. Maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Lepas daripada salam, dia kena tambah lagi rakaat itu. Okey. Untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bab dia tadi dah ingat dah. Okey. Jadi sekarang ni dia bangun daripada tahiyat. Bangun tahiyat sekali dengan tu imam. Okey, tak apalah. Cuma dia tidak sempat untuk rakaat bersama dengan imam. Masalah ni sebenarnya perlu kena perincikan juga. Sebab kita kena faham, muafiq dengan masbuk dia berlaku pada setiap rakaat. Bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama sahaja. Setiap rakaat berlaku muafiq dan masbuk. Masa tu imam bangun, kepada rakaat yang ketiga lah. Contoh kita katakan, rakaat yang ketiga. Kita kena tengok, daripada tu imam bangun saat ni tu kepada tu imam rakaat balik saat ni tu imam baca laju ke tak? Kalau tu imam baca laju memang tu imam express sungguh, senang perut tu imam. Sebab nak cepat-cepat sudah sembahyang. Jadi dia baca Fatihah tu senapah. 10 saat habis Fatihah. Okey, makmum tersebut dikirakan makmum masbuk. Maka wajib dia kena baca sekadar tempoh 10 saat tu saja. Terus dia rakaat bersama dengan imam. Fatihah yang berbaki gugur daripadanya. Okey, jelas kan? Tetapi kalau tu imam baca biasa, macam biasa. Cuma dia jenis lambat sikit. Jenis lambat sikit dia ni. Ataupun oleh kerana dia terganggu dengan bacaan Fatihah orang yang berada di sebelah dia. Maka ketika tu dia kena perhabiskan Fatihah kerana dia adalah makmum muwafiq. Mesti dia kena perhabis Fatihah. Baik. Okey, dua. Yang ketiganya, kalau dia perhabis dah Fatihah, tu imam rakaat tapi dah rakaat lagi. Lepas tu imam iktidak, dia dah rakaat lagi. Maka perbuatan dia adalah salah. Cuma tidak batal sembahyang, melainkan apabila dia tertinggal daripada imam dua rukun fi'li. Maksudnya, tu imam rakaat, tidak rakaat lagi. Tu imam iktidak, dia dah rakaat lagi. Apabila tu imam turun saja pada sujud, batal sembahyang dia. Melainkan kalau diniat, mufarakah. Baik, okey, itu untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Jawab dah kan? Okey, habis. Wallahu a'lam. Okey, habis dah 3 soalan. Ke ada soalan lain lagi? Okey, boleh? Masalah berdeheng dalam sembahyang. Adakah ia membatalkan sembahyang ataupun tidak? Dan masalah berdeheng dalam sembahyang ni, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia sempit sikit berbanding dengan mazhab yang lain. Berdeheng dalam sembahyang, kadang-kadang ia membatalkan sembahyang, kadang-kadang tidak. Soalannya, bilakah berdeheng membatalkan sembahyang? Berdeheng membatalkan sembahyang jika berdeheng dengan sengaja sehingga mengeluarkan suara yang boleh dieja dengan 2 huruf ke atas. Okey, boleh faham? Berdeheng dalam sembahyang dengan sengaja sehingga mengeluarkan suara. Suara saat itu boleh dieja 2 huruf ke atas. Kan tadi kita katakan dia tadi, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. 2 huruf ke atas. Jadi kalau dia berdeheng, bersuara, yang mana suara saat itu boleh dieja dengan huruf. Okey, boleh dieja suara saat itu. Baik. 2 huruf ke atas, maka ia membatalkan sembahyang. Tapi kalau berdeheng, tidak bersuara, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Ataupun bersuara, tapi tidak boleh dieja dengan 2 huruf, tidak membatalkan sembahyang juga. Ataupun berdeheng saat itu, kerana untuk membaca perkara yang wajib, juga tidak membatalkan sembahyang. Ni banyak sangat sini. Tak tubik suara. Sedangkan membaca perkara yang wajib mesti kena bersuara. Dia tidak dapat menyuarakan bacaan tersebut melainkan dengan berdehem. Maka berdehem tersebut ia tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Jadi pendek kata bab berdehem ni dia ada perincian dia. Tidak boleh kita kata berdehem batal sembahyang, tidak boleh kita kata berdehem tidak batal sembahyang. Bukan kadang-kadang batal sembahyang, kadang-kadang tidak. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Sekali lagi, nguat.
Jadi masalah kita menguat dalam sembahyang. Kita menguat dalam sembahyang. Dia apabila kita menguat dalam sembahyang, maka sunat kita tutup mulut. Dia tutup mulut bukan wajib, hukum dia sunat. Walaupun dalam sembahyang. Sunat kita mulut, tutup mulut. Jangan kita nguat saat itu sampai tubik. Itu adalah syaitan suka kita. Itu disebut dalam hadis. Baik. Jadi sunat kita tutup mulut. Baik. Soalannya boleh tak dalam sembahyang ketika kita nguat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum dia adalah dibolehkan. Ia tidak membatalkan sembahyang. Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Sebab itu termasuk dalam doa. Doa kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada syaitan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan masalah ketika kita sembahyang, tiba-tiba orang sebelah kita ni tengah sembahyang, kalau lepas dah sembahyang kan, lepas sembahyang boleh kita kabur je kan. Tiba-tiba orang sebelah kita saat itu sembahyang 3 rakaat aja. Sepatutnya 4 rakaat. Kita nak kabur ni, takkan kita kata nak kabur, dah cukup lagi sembahyang, batal sembahyang kita. Baik, lagu mana kita nak kabur kepada dia? Okey, cara dia adalah boleh kita isyarat dengan tangan. Boleh kita isyarat dengan tangan. Tak ada masalah, boleh kita isyarat dengan tangan, kabur kepada dia. Kalau dia faham, faham lah. Kalau dia tak faham, nak buat ni. Baik. Kalau dia faham, faham lah. Kalau dia tak faham, nak buat ni. Kita isyarat dengan tangan. Boleh. Dan di sana ada hadis yang menceritakan tentang bagaimanakah cara kita menjawab salam ketika kita sedang sembahyang. Ada di sana ada hadis. Ni maksudnya kita kias dengan masalah ni. Jadi ketika kita sembahyang, tiba-tiba orang bagi salam, kita angkat tangan. Boleh sekadar tu. Boleh sekadar tu. Baik. Kalau jawab dengan mulut, batal sembahyang. Kerana ada perkataan khitab. Wa'alaikum kepada kamu. Itu khitab percakapan anak Adam. Okey, boleh juga kita isyarat kepada orang yang tepi kita. Kita isyarat dengan tangan. Baik. Maka ketika itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, bila dah? Okey. Ketika kita sendawa dalam sembahyang, tiba-tiba kita sebut Alhamdulillah. Batal tak sembahyang? Jawapannya tidak. Kerana sembahyang ni adalah tasbih dan tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berzikir dalam sembahyang ia tidak membatalkan sembahyang. Kalau kita kata Alhamdulillah, ia tidak membatalkan sembahyang. Sebab itu bukan termasuk dalam percakapan dengan anak Adam. Bukan. Itu adalah bertasbih ataupun bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapan Alhamdulillah dalam sembahyang ia tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu. InsyaAllah kita bertemu pada bulan akan datang. Kalau sekiranya panjang umur, Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.